Buletin Didik 18 Ogos bersama saya Midi Saleh. Salam hormat dan salam sejahtera. Biarpun sudah 64 tahun negara mengecapi kemerdekaan, namun semangat untuk meraihkannya setiap tahun tidak pernah pudar. Bagi menyemarakkan semangat kemerdekaan, SMK Sri Kundang Rawan melancarkan Bulan Kebangsaan 2021 secara dalam talian. Pengetua Sekolah Rahmat Bebe SS Abdul Razak berkata, biarpun negara berdepan pandemik, semangat kemerdekaan dapat diserlahkan melalui pelbagai aktiviti. Semangat patriotik dan cintakan negara perlu dididik sejak kecil. Antara penggalas tanggungjawab itu sudah pasti jatuh kepada guru. Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI terus menyemai erti merdeka kepada pelajar mereka, seterusnya menjadi tulang belakang pendidikan negara. Diwujudkan pada tahun 1922, UPSI melalui pelbagai zaman dan beberapa kali berubah nama. Universiti Pendidikan tertua negara itu melahirkan ratusan ribu guru yang dilatih untuk membudayakan patriotisme. Dekan Fakulti Sains Kemanusiaan UPSI, Dr. Muhammad Hariri Ibrahim menyatakan bahawa pelajar yang dipilih untuk menjadi pendidik bangsa ditapis dengan teliti. Seseorang calon perlulah melalui proses ujian secara berkomputer atau ujian kendiri yang melibatkan pengetahuan secara pengetahuan jati diri, kesesuaian untuk menjadi guru, mempunyai sikap yang positif, dan ini diuji dalam sesi temuduga MEXI ya. Jelasnya inisiatif itu bagi meneruskan sejarah pendidikan negara dalam melahirkan generasi yang berilmu dan berkemahiran. Justru tokoh-tokoh pendidikan yang menjadi pembina negara perlu dicontohi. Kita dapat lihat, kita telah melahirkan tokoh-tokoh seperti Buyung Adil, Harun Aminur Rashid dan Aminuddin Baki ya. Dan sudah pasti kita juga pernah melahirkan Allahyarham Timbalan Perdana Menteri Malaysia, iaitu Allahyarham Tun Ghaffar Baba ya. Satu ketika dahulu, dan juga tokoh pendidikan yang cukup kita amat kenali ya, iaitu Tan Sri Awang Had Saleh ya. Maka ini menjadi satu titik tolak yang penting kepada pendidik ya, supaya lahirnya tokoh-tokoh pendidikan satu masa akan datang. Tegas beliau, biarpun guru kini berdepan pelbagai cabaran, perkara itu bukan penghalang dalam mendidik anak bangsa. Malah setiap ujian yang dihadapi boleh diatasi dengan cara tertentu atau menggunakan teknologi. 8 usahawan menerima penghargaan dalam Majlis Anugerah Keusahawanan Universiti Malaysia Kelantan UMKEA 2020 atas prestasi yang cemerlang dalam perniagaan masing-masing. Anugerah julung-julung kali itu anjuran Institut Keusahawanan Universiti Malaysia Kelantan UMKEI yang diadakan pada 12 Ogos lalu secara dalam talian menerusi platform Facebook rasmi UMK. Anugerah Alumni UMK $1 Million Awards diiktiraf kepada pengasas TDC Holdings Nia Berhad dan usahawan susu kolostrum C2 Joy Safe and Joy Muhammad Hafizuddin Hugh Abdullah. UMKEA 2020 turut mempertandingkan 7 kategori lain, iaitu Student Social Entrepreneurship Awards yang dimenangi pemilik Phytopia Venture Ahmad Zaid Azri Ahmad Zakaria dari Fakulti Industri dan Asas Tani FIAT, dan kategori SME UMK Awards diraih oleh usahawan dan juga pemilik Min House Camp Wan Noriah Waramli. Sementara pengarah urusan Kabilu Manufacturing Sendirian Berhad Hakimullah Kabilu memenangi kategori Alumni UMK Award, dan pemenang Entrepreneurship Mentor Award dimenangi oleh pensyarah FIAT Muhammad Mahmud.
Bagi kategori Institutional Awards dibolot oleh Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan, manakala anugerah kategori Student Enterprise Awards dimenangi Emir Jibril Muhammad Nasir dan Wan Azhan Helmi Wan Abdul Halim dari syarikat Zehan Jibril Enterprise. Nur Salwa binti Muhammad Razali dari syarikat Wawa Bakery pula memenangi anugerah untuk kategori Graduate Enterprise Awards. Anugerah UMKEA diadakan untuk mengiktiraf dan menghargai kejayaan dan sumbangan usahawan pelajar, graduan, mentor, alumni dan rakan usahawan daripada program SME Graduate. Sehingga Jun 2021, UMK telah mencatatkan jumlah usahawan pelajar seramai 1,605 pelajar. Buat julung kali pada tahun 2020, UMK mencapai 1,424 iaitu sebanyak 15.6% usahawan melepasi sasaran oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Dan berbeza. Bertemu kembali. 48.7% atau lebih 11.4 juta daripada keseluruhan populasi dewasa di negara ini direkodkan sudah menerima 2 dos vaksin COVID-19 semalam. Selain itu, 17.43 juta yang mewakili 74.5% populasi dewasa di negara ini direkodkan sudah menerima 1 dos suntikan. Menerusi hantaran di Facebook, Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin JKGAV berkata, kejayaan itu dicapai menerusi pemberian 525,111 dos vaksin COVID-19 semalam. Ini menjadikan jumlah kumulatif pemberian vaksin COVID-19 di seluruh negara meningkat kepada lebih 28 juta dos, membabitkan 184,972 dos pertama, manakala 340,139 adalah dos kedua. Manakala perincian pemberian vaksin menyaksikan labuan kekal di tangga teratas apabila 89.7% populasi dewasanya sudah lengkap divaksinasi, diikuti Sarawak dan Lembah Kelang. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan dilaksanakan sejak 24 Februari lalu dan kini berada dalam fasa 3 yang dijangka selesai pada Mei tahun depan. Setakat semalam, jumlah kumulatif itu mewakili 53.4% daripada populasi di Malaysia yang menerima dos pertama dan 34.9% bagi dos kedua. 22,242 kes baharu COVID-19 direkodkan hari ini, iaitu angka harian tertinggi sejak pandemik melanda negara tahun lepas. Perkembangan baharu itu menjadikan jumlah kumulatif kes di negara ini meningkat kepada lebih 1.46 juta kes. Selangor terus menjadi negeri yang mencatat kes tertinggi berjumlah 6,858, diikuti Sabah dengan 2,413. 7 negeri mencatatkan kes melebihi 1,000 dengan Kedah dan Pulau Pinang menghampiri 2,000 kes. 4 negeri mencatat kes di bawah 700, manakala Perlis, Labuan dan Putrajaya kekal di bawah 100 kes. Kes jangkitan COVID-19 membabitkan varian Delta di negeri Sarawak dikesan meningkat mendadak. Pengarah Institut Kesihatan dan Perubatan Komuniti Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Profesor Dr. David Pereira berkata, kadar pengesanan keseluruhan kini mencecah lebih 73% daripada 50% yang dilaporkan pada 3 Ogos lalu. Menurutnya, bagi bahagian Kuching sahaja, kadar pengesanan varian Delta adalah kira-kira 90%. Varian itu juga terus dikesan di Bau, Lundu, Kota Samarahan, Simunjan, Miri dan Bintulu. Perkara berkenaan dimaklumkan dalam laporannya kepada Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Datuk Douglas Ugah Embas hari ini.
Menurut beliau, 10 Ogos lalu, 249 varian prihatin VOC tambahan dan variant of interest VOI dikesan dari 338 kes positif COVID-19 di negeri berkenaan. 248 adalah varian Delta, manakala satu kes VOI Indonesia yang dikesan di Bintulu. Sehingga kini, sejumlah 592 VOC dan VOI terkumpul dikesan di Sarawak daripada kes positif COVID-19 pada tarikh itu. Secara keseluruhannya, 521 kes varian Delta dikesan di Sarawak dengan Kuching 354 kes, Samarahan 67 kes, Serian 60, manakala Bintulu 16. KPM. Bulan dan bintang melambangkan agama Islam sebagai agama persekutuan negara. Bintang pecah 14 menunjukkan perpaduan 13 negeri dan satu wilayah persekutuan. Warna kuning anak bulan dan bintang melambangkan warna diraja Duli Yang Maha Mulia Agung. Warna biru tua menunjukkan perpaduan rakyat berbilang kaum dalam negara. Warna merah menunjukkan keberanian dan bersedia dalam menghadapi segala rintangan. Warna putih menunjukkan kesucian dan keluhuran. Generasi pra-merdeka bukan sahaja pernah berdepan situasi negara di bawah kuasa asing, malah keperitan hidup diancam keganasan. Justru kemerdekaan yang dikecapi rakyat negara ini amat bermakna dan perlu diisi dengan semangat perpaduan. Ramli Awang, 78 tahun dari Guar Sanji Arau, ketika usia remaja antara individu yang aktif menyertai gerakan kemerdekaan. Usaha itu tidak mudah kerana ada segelintir pihak yang tidak yakin negara mampu berdikari dan ditadbir oleh anak tempatan. Kini selepas 64 tahun merdeka, asas kenegaraan tetap kukuh dan warga emas itu enggan melihat sebarang bibit-bibit perpecahan menjadi mainan masyarakat. Kena mempertahankan Malaysia ni. Walaupun dia rakyat majmuk, tapi kita mesti bersatu padu. Bukan nak menghancurkan bangsa Melayu itu sendiri. Saya duk tengok ini merugikan orang Melayu dan raja-raja Melayu. Hasrat sama dikongsi veteran Platoon Harimau Regimen Askar Melayu Diraja RAMD Haris Saidin yang pernah menyaksikan rakan seperjuangan gugur dalam pertempuran dengan pengganas. Masuk yang bertempur lah. Pengalaman bertempur tu? Oh, saya 6 kali. Saya masuk hutan 6 kali saya bertempur. Kawan saya kena 2 orang tu ingat sampai kalau terbayang depan kita kena. Kena tembak ha. Justru warga emas terbabit tidak mahu generasi muda mengalami kesukaran hidup yang pernah dilalui mereka. Keharmonian boleh dikecapi dengan sikap saling menghormati, bertolak ansur serta mencari titik persefahaman dalam apa jua perbezaan pendapat. Setiap kali tibanya bulan kebangsaan, sepasang suami isteri dari Kampung Tenggayun, Pontian Johor turut serta menyemarakkan sambutan itu dengan menghiasi perkarangan rumah mereka dengan ratusan jalur gemilang. Usaha dilakukan atas semangat cintakan negara yang menjadi kemestian bagi keluarga itu sejak 11 tahun lalu. Menurut Syamsi Samuri, 56 tahun dan isteri Tujimah Sidik, 58 tahun yang tinggal di parit wakaf Kampung Tenggayun, bulan kebangsaan tidak sempurna jika tiada hiasan jalur gemilang dan bendera negeri. Usaha sejak tahun 2009 itu juga dilakukan kerana nostalgia dan kenangan arwah bapanya. Kata bapa, kita merdeka, kita pasang bendera, ini negara kita. Kalau orang lain jajah, kita marah kan. Jadi dia cakap pasang bendera. Kediaman mereka telah menerima pelbagai anugerah dan penghargaan di peringkat daerah serta negeri. Kerja pemasangan bendera dan hiasan lain dibantu anak dan menantu mereka yang juga berkongsi minat sama. Tahun ini, keluarga itu memasang 800 bendera pelbagai saiz selain lampu pada waktu malam bagi menambah keceriaan suasana bulan kebangsaan. Tudung saji hanyut terapung, sulam mari gambar benang. Niat hati nak balik kampung, lautan dalam tidak terenang.
Seukur berbaur, bertopang bercerai. Maksudnya, kalau si ia sekata, kekal. Kalau berselisih faham, bercerai. Buletin Didik diteruskan dengan laporan sukan. Pemain skuash nombor 1 lelaki negara, Eng In Yao, mara ke pusingan ketiga terbuka British, turut meneruskan cabaran pemain wanita Rachel Arnold. Bagaimanapun, seorang lagi pemain wanita kebangsaan, S. Sivasanggari, gagal melepasi pusingan kedua. Eng In Yao beraksi di pusingan kedua dengan berdepan lawan sukar Karim Abdul Gawad dari Mesir. Wakil negara itu membuat permulaan baik dengan 2 kali mendahului pemain pilihan kelima kejohanan itu sebelum disamakan kedudukan dengan keputusan 11-7, 7-11, 11-5 dan 7-11. Stamina baik yang ditunjukkannya terus membawa In Yao memerangkap lawan untuk menjarakkan diri hinggalah mengesahkan kejayaan dengan 11-2. Kemenangan 3-2 dalam tempoh 71 minit itu membolehkannya mara ke pusingan ketiga hari ini. Juga menceriakan kem squash negara di Hull ialah kemarahan Rachel Arnold dalam kategori wanita yang menewaskan pemain tuan rumah Lucy Termel. Berbeza dengan In Yao, Rachel hanya memerlukan masa selama 34 minit sahaja untuk bergelar pemenang menerusi permainan straight set 11-4, 11-6 dan 11-7 di pusingan kedua. Hasrat untuk melihat 3 pemain Malaysia menjejakkan kaki di peringkat ketiga bagaimanapun tidak menjadi kenyataan. S. Sivasanggari yang menang set pertama 11-9 ke atas Amanda Sobey hilang rentak dalam aksi seterusnya. Lawan dari Amerika Syarikat itu bangkit dengan pukulan-pukulan memerangkap Sivasanggari selain keputusan juri yang tidak memihaknya menyebabkan wakil negara itu tersingkir dengan keputusan 2-11, 6-11 dan 8-11. Kedah Darul Aman memanfaatkan sepenuhnya kelebihan aksi di gelanggang sendiri apabila menundukkan Penang FC 4-1 pada aksi tunggal bola sepak Liga Super semalam. Hanya 17 minit selepas sepak mula, Kedah sudah di depan menerusi pegempur dari Ivory Coast Cheche Kiprim. 6 minit kemudian, giliran ketua pasukan tuan rumah Badrul Bakhtiar merobek gawang Penang FC untuk kedudukan 2-0. Gol ketiga Kedah menyusul pada minit ke-39 sekali lagi menerusi Kiprim. Seminit sebelum rehat, David Rowley merapatkan jurang gol buat Penang FC. Namun pada minit ke-55, seorang lagi penyerang import Kedah, Kepa Sherman, melenyapkan cubaan Penang FC bangkit untuk keputusan muktamad 4-1. Kedah yang masih memiliki 3 perlawanan kini di tangga keempat mengumpul 29 mata, manakala Penang FC kekal pada kedudukan ketiga 2 mata mengatasi Kedah. Singa Putih, Zoom Melaka akan menganjurkan jelajah maya aksi 2 haiwan itu di aplikasi Zoom Jumaat ini jam 10 pagi. Adik-adik boleh mendapatkan slot dengan melayari laman Facebook Zoom Melaka dan Taman Burung. Sokongan anda membantu Zoo Melaka meneruskan program konservasi haiwan liar, terutama harimau Malaya untuk tontonan generasi akan datang. Jangan lupa ikuti pembelajaran melangkaui bilik darjah dikendalikan bersama guru-guru berpengalaman menerusi saluran khusus TV Pendidikan Malaysia Didik TV KPM. Pelbagai pengisian menarik selepas ini, antaranya sukses SPM 2021 Kimia serta bimbing tingkatan 4 dan 5 bagi mata pelajaran ekonomi dan matematik. Pembelajaran kini lebih mudah dan menyeronokkan bila-bila masa di mana jua, hanya di Didik TV KPM. Perlumbaan kayak di kawasan bersalji mengakhiri buletin Didik malam ini. Saya Midi Saleh, salam hormat dan Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.